Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan program yang disusun oleh pihak JPPT Mahat Tahfiz wa Tabayyun Darul Iman berkaitan dengan daurah ilmu, sebagai permulaan daurah ilmu bagi mengisi program dalam keadaan kita masih berada dalam PKPP, sekolah masih belum dapat berlangsung, dan insya-Allah sebagai inisiatif Mahat Tahfiz wa Tabayyun Darul Iman, kita laksanakan satu program daurah ilmu sebenarnya untuk mengisi masa untuk para guru, para pelajar, bahkan mungkin boleh join sekali sama-sama dengan semua ibu bapa. Mudah-mudahan program daurah ilmu kita pada pagi ini sebagai permulaan memberi manfaat pada kita semua. Sebagai permulaan, marilah sama-sama kita membuka majlis daurah ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama sekali saya minta maaf sedikit teknikal yang sepatutnya kita boleh bersiar terus melalui Facebook, akaun Facebook Mahat Tahfiz wa Tabayyun Darul Iman. Tapi ada sedikit masalah teknikal, jadi terpaksa merujuk melalui akaun Facebook saya sendiri, Muzaihar Kamal bin Mustafa Kamal. Tapi boleh share untuk sama-sama kita tonton video ini melalui Facebook Mahat Tahfiz wa Tabayyun Darul Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, anak-anak, pada penuntut yang dikasihi sekalian, tajuk yang kita pilih sebagai daurah ilmu untuk permulaan bagi kita pada minggu ini ialah tentang kelebihan penuntut ilmu. Kenapa dipilih tajuk tentang kelebihan penuntut ilmu? Sebagaimana semua kita tahu, isu penularan wabak COVID-19 ini bermula daripada bulan Mac, seawal bulan Mac. Ketika itu permulaan mula cuti semester break. Dan perkara ini masih menular sehingga hari ini dah hampir makan masa kurang lebih 3 bulan ke 4 bulan. Maknanya kita tidak dapat mengikuti dalam ahli ilmu, terutamanya pelajar-pelajar Mahat Tahfiz wa Tabayyun Darul Iman, yang sepatutnya kebiasaan menjadi rutin harian mereka. Pada setiap hari akan ada hafalan, akan ada tasmi' Al-Quran. Kalau yang tinggal di asrama daripada subuh lagi, kemudian di sebelah malamnya mereka menghafal, dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu. Kalau pada hari Minggu, kita akan ada kuliah-kuliah duha pada setiap hari Jumaat. Tetapi semua ini tak dapat dilaksanakan disebabkan kerana keutamaan kita dalam memelihara menjaga nyawa itu lebih utama, iaitu penularan COVID-19 yang sehingga hari ini sebagaimana kita ketahui masih belum dapat ditangani oleh mana-mana orang cerdik pandai, mahupun di timur dan di barat. Belum ada vaksin yang dapat menyelesaikan hal isu COVID-19 ini. Jadi insya-Allah walaupun ini yang sedang kita hadapi, tapi kita yakin dan pasti sebagai seorang beriman, setiap apa yang berlaku itu pasti dengan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan mungkin di sini juga Allah Ta'ala nak mendidik pada kita supaya kita tahu begitu besarnya nilai sebuah pendidikan. Nilai sebuah pendidikan apabila tidak dapat berjalan dengan secara sempurna. Walaupun begitu, alhamdulillah hari ini Allah Taala kurniakan pada kita teknologi, ada kemudahan yang kita boleh guna pakai. Hari ini kita guna program Facebook Live, walaupun mungkin menjadi agak payah untuk anak-anak pada penuntut di rumah sana nak tengok Facebook Live ni, sebab kadang-kadang mungkin kena guna telefon dan sebagainya, kan? Terpaksa kongsi dengan telefon ibu bapa dah mula bekerja. Walaupun begitu, kita harap mungkin rakam live ini kita dapat tonton. Nanti insya-Allah selesai kita akan share, boleh tengok balik rakamannya insya-Allah. Mudah-mudahan ia sangat-sangat memberi manfaat pada kita. Tajuk yang saya pilih ialah kelebihan penuntut ilmu. Tadi saya sebut saya buat soalan, questionnaire, kenapa kita pilih tajuk kelebihan penuntut ilmu. Dia dalam bab ilmu ini dia ada banyak tajuk-tajuk yang dibincangkan oleh para alim ulama. Ada orang menyebut tentang kelebihan ilmu itu sendiri, fadailul ilmi, kelebihan ilmu. Dan ada juga disebut tentang bincang tentang kelebihan menuntut ilmu, perbuatan menuntut ilmu itu sendiri. Tapi insya-Allah sebagai permulaan hari ini saya nak pilih
tajuk kelebihan penuntut ilmu. Kenapa saya pilih tajuk kelebihan penuntut ilmu? Kita nak supaya kita ini tidak ada walau satu detik setiap hari yang kita lalui melainkan Allah Ta'ala mencatatkan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Amatlah rugi kalau sekiranya kita melalui hari-hari yang kita lalui, tetapi kita lalui tanpa kita dicatat oleh para malaikat sebagai seorang penuntut ilmu. Sangat rugi. Jadi kita akan tengok hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang kelebihan seorang penuntut ilmu. Apabila kita dicatat, ditulis, diukirkan nama kita dalam kitab suratan amal kita sebagai seorang penuntut ilmu. Walaupun hari ini kita mungkin penuntut ilmu melalui live Facebook, mudah-mudahan ia tetap dicatat sebagai penuntut ilmu. Boleh saja kita buat rakaman, nanti tengok nanti, boleh. Tapi kita tetap nak kelebihan walaupun kita tak dapat konsep talaqi dengan sepenuhnya. Secara berhadapan sebagaimana yang berlaku di antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril dalam proses hadis yang masyhur, bagaimana Jibril datang menunjukkan macam mana cara nak bertalaqi, nak menuntut ilmu. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil kelebihan talaqi dalam bentuk kita secara live sekarang, secara langsung, secara terus-menerus untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, mudah-mudahan malaikat datang berhimpun seperti disebut dalam hadis Nabi, bagaimana majlis ilmu ini malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya berhimpun padanya pada orang yang sedang menuntut ilmu. Muslimin, muslimat, anak-anak para penuntut yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu riwayat disebut oleh Ibnu Umar tentang kelebihan penuntut ilmu. Riwayat pada Al-Imam Ad-Dailami. Dalam Imam Ad-Dailami menyebut hadis Nabi SAW disebut, dikatakan bagi orang yang alim, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Ini riwayat daripada Malik bin Dinar, daripada Imam Ad-Dailami. Disebut dalam hadis ini, Nabi SAW menyebut tentang pertama orang alim. Apabila kita sebut majlis ilmu, sudah tentu dia akan ada 2-3 komponen. Beberapa komponen. Pertama, mesti ada guru. Tentulah guru itu perlu lebih alim daripada penuntutnya. Sebab dia nak memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kosong, yang tidak ada sesuatu, tidak boleh memberi. Guru. Yang kedua, dalam hadis ini disebut tentang anak muridnya, penuntut ilmu. Di sini konsep kita nak tengok apa kelebihan penuntut ilmu. Nabi SAW dalam hadis ini Nabi menyebut bahawa bagi orang yang alim, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai sebilang-bilang bintang sekalipun. Nak nyatakan apa? Ini kelebihan penuntut ilmu. Yang pertama, Nabi SAW menyebut bahawa orang yang menjadi penuntut ilmu, dia berhak mendapat syafaat Nabi. Berhak mendapat syafaat di akhirat nanti. Antaranya ialah syafaat daripada guru dia. Orang yang tergolong sebagai penuntut ilmu, Nabi sebut, walau sekalipun anak murid bagi seorang alim itu sebilang-bilang bintang di langit. Masya Allah. Ada orang cuba bilang bintang di langit. Kalau kita jalan dalam ilmu falak, dalam sains pun ada sebut. Dikatakan bahawa jumlah bintang di langit itu melebihi daripada jumlah pasir di pantai. Jumlah bintang di langit melebihi jumlah pasir di pantai. Masya Allah. Maknanya orang yang penuntut ilmu berhak bagi mereka yang pertama untuk mendapat syafaat. Maka amat rugi kalau sekiranya dalam hari-hari yang kita lalui, tetapi kita lalui hari-hari hanya kita sebagai penonton TV. Amat rugi bagi kita melalui hari-hari yang kita lalui hanyalah kita melalui hanya sibuk dengan telefon, dengan berwhatsapp, tanpa ada majlis ilmu di situ. Amatlah rugi hari-hari yang kita lalui, terutama di zaman musim PKPP ini, orang hanya menghadap komputer dan telefon, yang dihadap, yang dilihat hanyalah, yang ditonton hanyalah tidak memberi manfaat berkaitan dengan ilmu. Maka muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak, yang pertama Nabi sebut di sini kelebihan penuntut ilmu, mereka berhak untuk mendapat syafaat daripada guru mereka. Walaupun anak murid daripada orang alim itu sebilang-bilang bintang di langit. Itu yang pertama. Dalam riwayat yang lain
Nabi menyebut dalam satu hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi menyebut, wa anna li talibil ilmi syafa'atun mithlu syafa'atil anbiya wa lahu fi jannatil firdaus 10,000 qasr wa fi jannatil khald 100,000 madinah min nurin wa fi jannatil ma'wa 30,000 darajah min yaqut ahmar wa lahu bi kulli dirhamin yanfiquhu fi talabil ilmi min al-huril 'ain bi'adadi nujumin nujumis sama'id dunya wa bi'adadil malaikati wa man safaha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'alan nar wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atun minan nar ala wa inna talibal ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazatahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ni Nabi menyebut begitu banyak kelebihan seorang penuntut ilmu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa inna li talibil ilmi syafa'atun. Tengok. Nabi kata sesungguhnya bagi talibul ilmi, penuntut ilmu. Tadi hadis yang pertama kita sebut bagi orang alim dia boleh memberi syafaat kepada anak muridnya. Maknanya guru memberi syafaat kepada penuntut ilmu. Kelebihan yang pertama tadi kita bincang, penuntut ilmu dia berhak untuk mendapat syafaat. Dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW menyebut bahawa orang penuntut ilmu itu sendiri, seorang penuntut ilmu itu sendiri, bagi talibul ilmi syafaat seumpama syafaat para nabi. Masya Allah. Sebab apa? Orang penuntut ilmu dia berhak untuk mendapat syafaat sebagaimana syafaat para nabi. Kerana penuntut ilmu ini mereka tergolong sebagai golongan yang diiktiraf oleh Nabi sebagai warathatul anbiya, pewaris Nabi. Maka pewaris Nabi itu ialah penuntut ilmu. Maka di antara hak penuntut ilmu ialah mereka berhak untuk mendapat syafaat, memberi syafaat. Tadi mereka mendapat syafaat. Yang ni mereka berhak untuk memberi syafaat. Tuan-tuan, anak-anak, pada penuntut sekalian, muslim-muslimat yang mata Allah sekalian, tentulah kita ada orang yang kita sayang. Tentulah di kalangan kita ni kita ada orang yang kita kasih. Orang yang kita nak supaya mereka juga akan mendapat syafaat. Kita boleh memberi syafaat kepada mereka. Kita boleh memberi pertolongan kepada mereka nanti pada hari akhirat nanti. Maka penuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li talibil ilmi syafa'atun mathali syafa'atil anbiya. Dia boleh memberi syafaat seperti syafaat para nabi. Wahai ibu bapa, anda tentu nak syafaat, pastikan anak-anak anda sebagai seorang penuntut ilmu. Apabila anak-anak kita sebagai seorang penuntut ilmu, mereka berhak untuk memberi syafaat kepada mereka, orang yang mereka sayang. Orang manusia nanti di padang mahsyar, di akhirat, dia akan beri syafaat pada orang yang dia kenal, pada orang yang dia sayang, pada orang yang dia kasih. Tentulah kita sendiri mempunyai orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Kalau ibu bapa yang sedang menonton, yang melihat, mungkin yang melihat ni ibu bapa, kita tengok kita sendiri kita tak ada dah masa, ruang untuk menjadi penuntut ilmu sebab kita hari ini sibuk dalam urusan mencari nafkah. Maka sekurang-kurang kita pastikan anak-anak kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kerana penuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh memberi syafaat seumpama mathalu syafa'atil anbiya. Dia boleh memberi syafaat sebagaimana syafaat para nabi. Baik, apa kelebihan orang yang boleh beri syafaat? Tadi Nabi sebut, yang kedua, kita bincang dalam hadis ni, dia boleh beri syafaat. Baik, kita masuk dalam seterusnya. Dalam hadis ni juga Nabi sebut, apa kelebihan orang yang boleh beri syafaat ni? Iaitu kategori penuntut ilmu ni. Orang yang menuntut ilmu ni. Apa dia punya kelebihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu fi jannatil firdaus 10,000 qasr
baginya, yakni bagi penuntut ilmu ini nanti Allah sudah menyediakan. Dia dah kat dunia ni, tapi Allah menyediakan bagi dia di syurga nanti sebanyak 10,000 qasr istana. Allahu Rabbi. Dunia ni kita hidup sekadar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, habis kuat 100 tahun. Itu pun kita sudah bersusah payah, bertukus lumus cari rezeki nak bina rumah yang selesa. Bayangkan tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak pelajar di akhirat nanti, di syurga kehidupan kita kekal abadi. Panjang tempohnya, panjang waktunya. Sudah tentulah kita nak tempat kediaman yang lebih selesa. Bagi seorang penuntut ilmu, disebut dalam hadis ini, Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka sebanyak 10,000 qasr. 10,000 qasrun. Qasrun ni apa dia? Istana. Masya Allah. Kita mungkin boleh pergi melawat istana aja, kan? Habis kuat melawat muzium istana. Nak bina istana, boleh. Istana di hati. Kan? Walaupun kita duduk dalam pondok yang usang, tapi ibarat dalam hati kita sebuah istana. Bolehlah bina dalam hati. Tapi di syurga nanti dibina 10,000 buah qasr istana. Kepada siapa? Kepada orang yang boleh beri syafaat tadi. Siapa dia? Penuntut ilmu. Subhanallah. Lagi apa lagi kelebihannya? Nabi menyebut lagi, dia juga disediakan baginya fi jannatil khald. Dalam hadis ini Nabi sebut tentang tingkat-tingkat syurga. Ada syurga. Syurga ni ada banyak tingkat. Dalam Quran kita jumpa ayat Allah Ta'ala sebut ada satu jenis manusia, dia boleh pergi ke syurga, ke mana-mana tingkat dia nak pergi. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlumba-lumba sifat dia, berlumba-lumba kebaikan. Ada ulama sebut kata berlumba-lumba, ada kata yang umat-umat yang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka ini Allah Ta'ala kategorikan sebagai orang yang muqarrabun, orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia kelebihannya? Fi jannatin na'im. Allah menggunakan lafaz mereka berada jannat. Jannat ini jamak muannas. Kalau satu syurga dia panggil jannah. Satu syurga dia panggil jannah. Kalau banyak syurga dia panggil jannat. Muslimatun, seorang perempuan. Kalau ramai perempuan, muslimat. Mu'minatun, seorang wanita yang mukminah. Kalau ramai, mukminat. Tapi dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah sebut untuk orang yang muqarrabun, orang yang as-sabiqun, satu jenis golongan manusia yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, fi jannatin na'im. Mereka boleh duduk berada di mana-mana tingkat syurga yang mereka nak pergi. Dalam hadis ni Nabi sebut kelebihan penuntut ilmu, Allah Ta'ala sediakan dalam syurga Firdaus 10,000 istana. Kemudian disambung lagi, wa fi jannatil khald, dan nama syurga al-khald. Jadi syurga ada banyak nama, ada 7 tingkat. Dalam syurga al-khald 100,000 Madinah. Dalam syurga al-khald Allah Ta'ala sediakan bagi dia sebanyak 100 Madinah. 100,000 Madinah, 100,000 bandar. Madinah ni bandar, bukan kampung. Madinah disediakan 100,000 Madinah. Hari ni di dunia ni ada orang tak ada tanah, tak ada rumah, sewa ya rumah dia, tanah pun tak ada mampu dia nak beli tanah. Tapi di syurga bagi penuntut ilmu, Allah Ta'ala menyediakan sebanyak 100,000 Madinah. Bandar yang macam mana? Min nur, daripada cahaya. Masya Allah, daripada cahaya. Lagi apa lagi? Wa fi jannatil ma'wa, syurga yang ketiga. Rupanya orang penuntut ilmu ni, dia layak untuk menghuni banyak syurga. Banyak syurga. Kita kena ingat nanti di akhirat nanti, ada orang dia akan duduk di syurga yang tinggi, ada yang duduk di syurga pertengahan, ada yang akan duduk di syurga yang bawah sekali. Mereka yang berada di syurga yang bawah, mereka tak boleh pergi ke syurga yang di atas. Itulah tempat mereka. Tapi seorang penuntut ilmu, dia diberi kelebihan, boleh ke mana-mana tingkat syurga yang dia nak pergi.
Kita kan ramai saudara mara kita. Kita kan ramai anak anak beranak kita. Kita kan ramai rakan taulan kita. Kalaulah Allah Ta'ala beri satu kelebihan kepada kita, kita layak menghuni syurga atas status kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita menghuni syurga sebagai status kita pemegang kad VVIP talibul ilmi. Ada orang dia dapat kad masuk sebagai peserta awam. Ada orang dia dapat kad masuk sebagai VVIP. Orang ni dia boleh pergi ke mana-mana tingkat syurga yang dia nak pergi. Dia boleh cari mana rakan taulan, mana saudara dia, mana anak beranak ni, adik-beradik dia yang berada di mana-mana tingkat. Dia boleh pergi. Dalam hadis ini Nabi sebut, pertama Jannatul Firdaus, yang kedua syurga Al-Khalb, yang ketiga Nabi SAW menyebut syurga wa fi jannatil ma'wa, syurga Al-Ma'wa. Bukan ma'wa bahasa Melayu ni. Syurga, nama syurga Al-Ma'wa. Jannatul Ma'wa, dalam syurga Al-Ma'wa 30,000 darajah, diberikan paginya sebanyak 1000 darjat. Subhanallah, darjat sejarah tak sama macam darjat yang manusia beri. Darjat yang manusia beri pun kita rasa dah bangga. Darjat yang manusia beri pun kita rasa dah hebat. Rasa seronok dah. Tapi darjat kurniaan Allah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Dalam hadis ini, penuntut ilmu, Nabi SAW menyebut, bagi penuntut ilmu itu Jannatil Ma'wa, syurga Ma'wa sebanyak 30,000 darjah, 30,000 darjat. Subhanallah. Ini kedudukan yang istimewa yang Allah beri pada penuntut ilmu, yang tak dapat pada orang lain. Istimewa sangat ni penuntut ilmu ni. Sebab apa? Sebab mereka ni warathatul anbiya. Kerana mereka ini pewaris Nabi. Nanti kita akan tengok bagaimana orang yang menolong penuntut ilmu, membantu penuntut ilmu ni, mereka akan diberi kelebihan yang besar. Mereka akan diberi satu kelebihan. Dalam hadis-hadis Nabi sebut, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu, tapi dia tolong penuntut ilmu, dia bantu penuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kitab suratan amal dia dari sebelah kanannya. Kita belajar akidah kan. Kita belajar ilmu akidah. Dalam ilmu tentang hal hari kiamat, bagian dalam Quran pun sebut, manusia nanti di padang mahsyar, mana-mana orang. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Barang siapa yang dikurniakan, diberikan kitab suratan amalnya dari sebelah kanan dia, maka ketika itu tanda bahawa dia akan menjadi ahli syurga. Kata Nabi SAW, man a'ana talibal ilmi, mana-mana orang yang menolong, yang membantu penuntut ilmu, Allah Ta'ala akan kurniakan kitab suratan amal dia dari sebelah kanan dia. Subhanallah. Gembiranya seseorang, waktu yang sangat gembira ialah apabila kita sedang dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Ketika itu bila diperintahkan malaikat untuk dibawa kitab suratan amal kita, datangnya kitab suratan amal kita dari sebelah kanan kita. Itu berita gembira yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Boleh rujuk dalam surah Al-Haqqah, Allah sebut tentang peristiwa ni. Bergembiranya manusia apabila datang kitab suratan amal dari sebelah kanan ni. Dia kata, ha umuqra'uhu kitabiyah. Dia pun ambil kitab tadi, ditunjuk kepada orang keliling dia ketika itu. Ha umuqra'uhu, mari baca, mari lihat kitab suratan amal aku ini. Gembiranya dia. Ini hebat. Kalaulah itu kelebihan pada orang yang menolong penuntut ilmu, macam mana pula kelebihan seorang penuntut ilmu? Kelebihan orang yang ansarullah, orang yang menolong Nabi, penolong Nabi, yang disebut sebagai hawariyun, diletakkan kedudukan yang tinggi sisi Allah, maka itulah juga penuntut ilmu. Sebab ini satu title yang tak dapat pada orang lain, yang hanya Nabi SAW kurniakan title ini, darjat ini, kedudukan ini hanya kepada penuntut ilmu. Dan hanya orang yang menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu, dia dapat merasai bagaimana kedudukan penghormatan yang Nabi SAW beri kepada mereka, yang mungkin tak dapat dirasai oleh orang-orang lain, orang biasa. Maka bagi penuntut ilmu, dalam hadis yang kita bacakan tadi, antara kelebihan yang lain, Allah Ta'ala menyediakan bagi dia dalam syurga Al-Ma'wa, pertama syurga Firdaus,
Yang kedua syurga al-qald. Yang ketiga syurga al-ma'wa. Dalam syurga al-ma'wa, Allah Ta'ala mengurniakan pada dia sebanyak 30,000 darjat. Min yaquti ahmar. Daripada yaqut, batu permata yang berwarna merah. Subhanallah. Dan hebat kurniaan yang Allah Ta'ala kurnia kepada seorang penuntut ilmu. Batu anak-anak, para pelajar, jangan kita malah jadi penuntut ilmu. Jangan bila kita disuruh untuk menuntut ilmu, suruh baca Quran, kita baca Quran, buat mulut tak dengar. Buat asal, jangan. Kalau itu yang kita buat, seolah-olah kita menolak, kita tak nak satu kurniaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada penuntut ilmu. Jangan. Ambil kesempatan ni. Ambil sungguh-sungguh peluang untuk supaya kita sebagai dikategorikan, dicatat, diukir nama kita, ditulis kita sebagai seorang penuntut ilmu. Lagi apa lagi kelebihan seorang penuntut ilmu? Walahu bikulli dirhamin. Tengok molek. Tengok. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala tak beri kepada orang lain. Allah beri kepada penuntut ilmu. Walahu bikulli dirhamin. Bagi seorang penuntut ilmu, setiap dirham yang faqhu, yang dia nafkahkan. Setiap dirham. Duit ni, dia ada segi nilai yang dulu, dia ada dinar, dia ada dirham. Satu dinar, jumlah dia lebih kurang nilaian sekitar 700-800 ringgit satu dinar. Satu dinar. Satu dinar nilaiannya setengah, menyebut sekitar, tak salah saya, dalam sekitar 12 dirham. Satu dinar. Sebab rubuk dinar lebih kurang 1/4 dinar, lebih kurang 3 dirham. Begitulah. Ya. 12 dirham satu dinar. Setiap dirham yang dia belanjakan. Dirham ni duit kecil lah. Ya. Setiap ringgit, setiap sen yang dia belanjakan. Seorang penuntut ilmu, apabila dia belanjakan, yanfaquhu, dia belanja itu fi talabil ilmi. Dia belanja kerana nak tuntut ilmu. Saya baru ni telefon WhatsApp masa hari raya. WhatsApp telefon. Pergilah ke kedai hari raya kedua ketiga. Cari telefon. Habis stok. Tak ada telefon yang nilai harga ratusan ringgit ni. Habis stok. Orang kedai kata habis stok ustaz. Tak ada lah telefon, tak boleh beli telefon. Mahal-mahal ada, kita tak nak beli. Nak beritahunya, saya tanya sebab apa begitu laku telefon ni. Allah ustaz, musim PKPB je dah. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat menyebabkan hari ini banyak sekolah-sekolah melaksanakan homeschool, pembelajaran di rumah. Guru-guru menyediakan bahan, kemudian bahan itu dihantar melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Facebook. Menyebabkan nak mengakses kena tengok komputer, kena tengok telefon. Ada guru dia buat guna Google Form, guna telefon, nak kena jawab. Berebut telefon dengan mak ayah. Mak ayah pun nak tengok WhatsApp juga, nak tengok maklumat dia. Anak-anak berebut. Kalau anak seorang boleh tahan. Kalau anak 5 orang, tuan-tuan, semua hantar bahan aplikasi nak jawab uji ulang kaji dalam telefon. Kalau anak yang 8 orang, semua nak tengok, berebut telefon. Mak ayah serabut, beli telefon. Dapat seorang satu telefon katanya. Pakak beli telefon. Pelajar MTT ada tak ni? Ingat, nanti bila mula sekolah beroperasi, telefon tak dibenarkan dibawa ke sekolah. Pelajar dilarang membawa telefon, menggunakan telefon di sekolah. Tak boleh. Ini sudah termaktub dalam buku peraturan kita. Kita tak benarkan. Di rumah tak apalah. Terserah pada ibu bapa. Tapi di sekolah tak boleh. Tapi nak beritahu, hari ni, telefon, aplikasi. Maknanya, kalaulah ibu bapa dia beli tadi dengan tujuan, sebab apa beli telefon tadi? Kerana fi talabil ilmi, beli sebab apa ni? Nak beli ni. Payah sangat. Berebut telefon, nak belajar, nak tengok kerana nak belajar. Nak tengok kerja yang dihantar oleh guru. Beli kerana tujuan untuk pembelajaran. Bukan sebab nak chatting. Bukan sebab nak ber-WhatsApp. Bukan sebab nak ber-Mobile Legend. Minta maaf lah orang suka main Mobile Legend ni. Mobile Legend ni dia tak, Mobile Legend ni setiap detik, setiap yang kita tekan ni tak memberi pahala barangkali saya rasa. Tak tahulah ada konsep dakwah dalam Mobile Legend, rasanya buang masa yang banyaknya.
Mobile Legend ke, Shopee ke. Ada orang di telefon ni sebab apa? Nak tengok Lazada, nak tengok Shopee. Apa yang dia cari? Apa yang dia cuba nak gunakan aplikasi? Memberi pahala ke tidak? Ada berkait tak dengan talibul ilmi? Tapi kalau yang dia menafkahkan itu, yang dia belanjakan itu dengan sebab tujuan untuk sebagai anak dia, sebagai seorang diri dia, kekal sebagai seorang penuntut ilmu, kata Nabi SAW, bikulli dirhamin, setiap dirham yang dia nafkahkan, yang dia belanjakan fi talabil ilmi, untuk urusan pembelajaran dia menuntut ilmu, min huril ain, Allah Ta'ala akan sediakan bagi dia hurin ain, pelayan-pelayan dalam syurga. Masya Allah. Allah sediakan pelayan-pelayan dalam syurga. Di syurga nanti dia akan ada pelayan-pelayan, pembantu-pembantu dia. Bi'adadin nujumi sama'id dunya, sebilang-bilang bintang di langit dunia. Ya Allah. Kita kat rumah nak ada orang gaji, nak gaji seorang gaji pun memikir. Tak mampu. Bayangkan di syurga nanti bagi penuntut ilmu, Allah Ta'ala sediakan bagi dia huril ain, pelayan-pelayan yang sangat indah rupanya, yang sangat baik budi tata bicaranya. Kita buka dalam Quran cerita bab hurul ain. Balik buka lepas ni, buka Google, type, tulis apa itu hurul ain. Macam mana yang disebut dalam Quran tentang hurul ain? Hurul ain ni, hurul ain ni macam mana dalam syurga nanti? Bagi penuntut ilmu, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka sebilang-bilang bintang di langit dunia. Langit ni ada banyak lapis. Sama ada kita dibuktikan oleh saintifik atau tidak, kita orang beriman, kita percaya langit ini ada 7 lapis. Ada 7 tingkat. Kita pun pelajari dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik satu langit ke satu langit. Langit itu ada pintunya. Baru ni ada astronaut, ada angkasawan dari China, dari China ke mana, daripada Jepun, China rasanya, rasa terkejut dia ketika mana dia berada di ISIS, di tempat angkasa sana, tempat pengkalan angkasa di angkasa ISIS sana, dia mendengar bunyi ketukan, bunyi ketuk macam ketuk pintu. Dia kata ini penemuan yang baru, yang hebat. Dia mendengar seumpama ketukan pintu di langit sana. Sedangkan kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana kita ketahui, apabila setiap kali Nabi SAW naik ke satu tingkat langit, di pintu langit, diketuk pintu, dia beri salam. Subhanallah. Jadi langit dunia, dia ada langit lagi, langit yang kedua, langit yang ketiga, sehingga ke Arash. 9 bintang langit di dunia. Wa bi'adadil malaikah. Dan Allah Ta'ala menyediakan juga hur'in ini sebilang-bilang jumlah malaikat. Tuan-tuan, tak ada orang pernah bilang malaikat. Tapi kita tahu tentang malaikat ini, siapa beritahu? Nabi yang beritahu. Nabi SAW memberitahu pada kita bahawa yang dikatakan malaikat ini ialah makhluk yang paling ramai. Makhluk yang paling ramai yang Allah Ta'ala cipta ialah malaikat. Malaikah. Maka disediakan bagi penuntut ilmu ini, disebut dalam hadis ni, riwayat ini, sebilang-bilang bi'adadil malaikah, seumpama bilangan para malaikat. Ya Allah. Untuk orang beriman, orang yang menjadi penuntut ilmu. Kemudian Nabi sebut lagi. Apa dah tadi? Yang pertama, dia beri syafaat. Yang kedua, Allah Ta'ala sediakan bagi dia istana dalam syurga Firdaus. Dalam syurga Al-Qad, Allah Ta'ala sediakan dia Madinah, bandar. Dalam syurga Ma'wa, Allah sediakan bagi dia darjat-darjat, darajah-darajah, kurniaan-kurniaan daripada batu permata berwarna merah. Kemudian setiap nafkah, duit yang dia nafkahkan, duit yang dia belanjakan dengan tujuan untuk penuntut ilmu, Allah sediakan apa? Allah sediakan hurun ain. Pelayan-pelayan, pembantu-pembantu dalam syurga nanti. Kemudian Nabi SAW menyebut lagi kelebihan seorang penuntut ilmu. Yang ni yang tidak ada pada orang lain. Yang ada Nabi sebut kepada penuntut ilmu. Nabi kata, وَمَنْ صَافَحَ طَالِبَ الْعِلْمِ.
Tapi sekarang ni payahlah sikit nak amal benda ni. Nabi kita waman safaha, barang siapa yang bermusafahah, berjabat tangan. Hari ni musim PKP, jabat tangannya begini. Kan? Kan? Saya kata begini. Kan? Nak berjabat tangan, bimbang. Takut ada kontak. Kontak individu secara dekat. Bimbang. Berlakunya penularan wabak coronavirus COVID-19. Kan? Hari ni norma baru dia tak begini. Kan? Tak apalah. Sebab nak jaga nyawa. Nak jaga nyawa. Maqasid segi tujuan syarak dalam hal sebab hari ini masih belum ada ditemui mana-mana vaksin yang boleh melawan virus COVID-19 ini. Dan salah satu langkah yang terbaik kata cerdik pandai hari ini ialah yang terbaik ialah dengan melakukan penjarakan sosial. 60% boleh mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Jarak 1 meter. Semayang pun 1 meter. Tapi pelik kita. Time makan dekat-dekat duduk sama-sama. Time semayang jarak jauh-jauh. Kan? Tak tahulah gamuk time makan tu tak bernular gamuk. Kan? Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa man safaha talibal ilmi. Barang siapa yang bersalaman, bermusafahah, menjabat tangan dengan penuntut ilmu, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah Taala mengharamkan ke atas jasadnya daripada dibakar dalam api neraka. Subhanallah. Siapa ni? Orang yang berjabat tangan, bermusafahah dengan orang yang penuntut ilmu. Ini kurniaan yang hebat yang Allah Taala kurnia kepada seorang penuntut ilmu. Orang yang berjabat tangan dengan penuntut ilmu, Allah Taala akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Tapi jangan pula saya ustaz semua orang hafal Quran orang penuntut ilmu, saya bersalamlah ke ustaz. Semayang dak, puasa dak, mengumpat buat dosa tak boleh lah. Kan? Maknanya tanggungjawab asas dalam perkara yang Allah Taala suruh, Allah Taala perintah dia buat, apa yang Allah Taala larang dia tinggalkan. Orang ni ketika itu dia dalam masa yang sama seorang yang sayang kepada penuntut ilmu, kasih pada penuntut ilmu, dia bersalaman dengan penuntut ilmu, kan? Dia berjabat tangan dengan penuntut ilmu, maka orang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala haramkan ke atas jasadnya dibakar oleh api neraka. Sebab tu kita dengan penuntut ilmu ni dia ada adab-adab dia. Dia ada adab al-muta'allim. Sebab tu orang nak jadi penuntut ilmu dia ada adab-adab dia. Dia tak boleh nak baring, tidur, duduk cara tak beradab di depan guru dia, tak boleh. Kan? Penuntut ilmu ini bukan hanya semata-mata dia belajar, tetapi dia mesti mempunyai adab menuntut ilmu. Macam juga kita nak beribadat, bukan semata-mata kita melaksanakan ibadat, tapi dia ada adab dalam melaksanakan ibadat. Kita menunaikan semayang, dia ada perkara yang menyempurnakan semayang. Menuntut ilmu begitu juga. Kan? Sebab tu dia kena beza di antara konsep majlis ilmu, menuntut ilmu dengan hanya sekadar dia mencari maklumat. Ini beza. Kan? Sebab tu al-ilmu ini, penuntut ilmu ni dia ada syarat-syarat dia. Kan? Dia ada beza. Kalau sekiranya kita kata saya banyak juga ilmu, banyak maklumat syaraf, itu maklumat. Bukan ilmu. Ilmu dia bukan hanya sekadar ada proses pembelajaran, ilmu juga dia perlu ada proses adab, ta'dib. Sebab tu dalam bab perkara ilmu ini, ulama-ulama bagi pendidikan meletakkan bagaimana garis pandu tertib ilmu. Dia ada mudarris, dia ada muallim, dia ada murabbi, dia ada muaddib, dia ada mursyid. Itu tingkat-tingkat. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut satu tajuk khusus, dia panggil adab al-muta'allim, adab seorang penuntut ilmu. Rupa-rupanya nak jadi penuntut ilmu dia ada adab-adab dia, ada kriteria dia. Tuan-tuan nak masuk universiti, ni anak-anak kita dah dapat result periksa, nak masuk universiti, tuan-tuan kena ada kriteria melayakkan tuan-tuan untuk mohon masuk sebuah universiti. Ada kriteria dia. Bukan boleh ikut suka masuk. Saya
Contohlah kita kata kita kat UMT, Universiti Malaysia Terengganu umpamanya. Oh, saya duduk di UMT. Duduk sebagai apa? Sebagai penuntut ke sebagai pengunjung? So, seorang pergi ke UMT, masuk Universiti Malaysia Terengganu, tak semestinya dia dianggap sebagai seorang pelajar UMT, melainkan dia layak untuk diterima sebagai pelajar UMT. Tak sama. Sama juga penuntut ilmu, dia ada kriteria-kriteria dia. Dia ada adab dia. Adab yang paling basic, yang paling asas, tuan-tuan, anak-anak boleh rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terjemahan pun ada. Oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lepas ni pergi ke kedai buku. Pergi singgah kedai buku, cuba tanya, ada tak kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Imam Al-Ghazali, nipis saja, tak tebal. Dalam tajuk ni, Imam Al-Ghazali ada sebut tentang satu kriteria disebut adab al-muta'allim, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan di situ juga ada adab al-mu'allim. Adab seorang guru pun ada. Guru pun dia ada adab dia. Penuntut pun dia ada adab dia. Ada adab dia. Nak melayakkan kita menjadi kategori seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Ni duduk tengok kod live ni. Duduk tengok kod live ni, macam mana adab kita? Ke sambil berjerenggeng. Duduk ni. Ke sambil duduk makan. Hari ni senang Ustaz. Kuliah online je Ustaz. Kita sambil makan pun boleh belajar. Sambil mandi pun ke ada juga ni. Sambil beli air. Sambil mandi duduk tengok live. Tu tak boleh kategori lah. Sebab dia ada adab dia. Kalau kita pelajari betul-betul tentang guru-guru, tentang cara adab untuk ilmu ni, banyak sangat adab dia. Ada setengah guru sampai nak bergerak pun tak boleh anak murid. Nak menguap depan guru pun tak boleh. Ni berapa kali menguap dah ni? Berapa kali menguap dah. Tak apa, baring. Nanti boleh tengok balik. Jadi, kita nak dapat kelebihan menuntut ilmu, maka kita kena pelajari. Buka. Imam Ghazali rahimahullah, dia menyarankan tak asal sampai 13 kriteria, ciri-ciri seorang penuntut ilmu. Adakah ada kesempatan kita baca tu? Kita tengok satu-satu. Sebab apa? Sebab kita nak kita dikategorikan sebagai seorang penuntut ilmu. Kan kita sebut tadi, kelebihan penuntut ilmu ni macam mana? Yang begitu banyak. Ini kita nak kategori ni. Jadi, Nabi SAW menyebut antara kelebihan yang lain penuntut ilmu ialah orang yang bersalam dengan dia. Masya Allah. Kalaulah orang yang bersalam tadi pun sudah diharamkan dibakar dalam api neraka, macam mana hal pula keadaan seorang penuntut ilmu? Pewaris Nabi. Satu-satunya manusia yang Nabi iktiraf, ini waris aku. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi sebut. Ulama itu pewaris Nabi. Kerana para Nabi tidak mewariskan duit, ringgit, harta benda. Yang Nabi wariskan ialah ilmu. Maka kata Nabi, faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil ilmu yang diambil, dia telah mengambil satu ganjaran yang sangat besar. Hadzin wafirin, kelebihan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebut lagi. Tadi Nabi sebut orang yang musafahah, orang yang bersalaman dengan penuntut ilmu. Kemudian Nabi sebut lagi, wa man a'ana talibal ilmi. Lebih kurang macam hadis yang mula-mula kita baca tadi. Dan barang siapa yang menolong, membantu penuntut ilmu ni, tuan-tuan ibu bapa, alhamdulillah saya ucap terima kasih mewakili Mahat Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman, ucap terima kasih dalam menghadapi perintah kawalan pergerakan ini dalam musim Covid ini. Sekolah macam sekolah Mahat Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman, bahkan sekolah-sekolah, saya yakin sekolah-sekolah yang konsepnya macam sekolah ini, pondok, sekolah tahfiz, mengalami kepayahan yang banyak dalam menghadapi tempoh PKP ini. Dan saya ucap terima kasih, jazakumullah khairal jazak pada dermawan, pada semua mereka yang banyak membantu, ibu-ibu ayah yang banyak membantu sekolah, memberi kepercayaan pada sekolah. Walaupun ada orang cuba kiaskan, sebut macam mana ni sekolah belajar tak belajar, perkhidmatan tak ada, mana ada pembayaran, kenapa perlu bayar yuran? Tapi alhamdulillah kita ucap terima kasih pada yang berhormat Menteri Keselamatan apabila dalam statement kenyataan kali kedua dia memperbetulkan balik statement tentang hal isu yuran kepada sekolah-sekolah. Terima kasih. Supaya orang jangan salah faham. Sekolah ni dia bukan macam barang nak beli di kedai. Kalau kita ambil, kita bayar. Kita tak ambil, tak payah bayar. Bukan.
Itu bukan konsep sekolah. Dia bukan konsep seumpama kita beli buku di kedai buku. Kita nak buku, kita ambil, kita bayar. Tak ambil, kita letak semula, kita tak bayar. Bukan. Sekolah ni dia ada komponen dia. Dia ada rukun dia. Nak dianggap sebagai sebuah itu sekolah, dia ada rukun dia. Dia ada komponen dia. Dia ada pelengkap dia. Sekolah itu yang dikatakan sekolah itu dia kena ada fizikal dia, bangunannya, ada gurunya, ada pelajarnya, ada bahan pembelajarannya. Maka sekolah dia ada komponen dia. Saya ucap terima kasih dalam tempoh yang sebegini. Memang kita sendiri pihak sekolah serba salah sebenarnya dalam hal isu yuran. Tapi itulah kekangan yang kita hadapi. Dia tak seumpama di sekolah-sekolah kebangsaan, kerajaan. Memang sekolah tak buka, tak ada apa-apalah kan. Guru-guru dia tetap di bawah penggajian oleh kementerian. Tetapi macam kami, kita di sekolah-sekolah pondok, sekolah tahfiz begini, sekolah agama rakyat ini, dia survivalnya tersendiri. Dan kita berhajat sangat sumbangan daripada semua orang, semua pihak untuk membantu. Bukan sekolah mak tahfiz saja, bahkan semua sekolah-sekolah yang lain. Memang isu ni yang sedang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang seumpama sekolah agama rakyat ini. Tak apalah. Tapi kita nak sebut dalam hadis ni. Nabi SAW menyebut, Nabi kata, Man a'ana talibal ilmi. Barang siapa yang menolong, membantu penuntut ilmu. Tuan-tuan hari ni, tuan-tuan bantu sekolah-sekolah walaupun operasi sekolah tak dapat bermula. Operasi sekolah tahfiz tak dapat bermula. Operasi sekolah-sekolah agama rakyat tak dapat bermula. Pondok tak dapat bermula. Tapi tuan-tuan bantu supaya agar sekolah itu meneruskan survivor dia. Pastikan supaya sekolah ini tak tutup. Pastikan supaya sekolah ini terus dapat berdiri teguh. Nanti apabila perintah kawalan sudah mula dibuka, sekolah mula beroperasi, dia dapat beroperasi dengan baik balik. Tak perlu nak bermula starting daripada awal balik. Nabi sebut ni, Man a'ana talibal ilmi. Barang siapa yang membantu, menolong penuntut ilmu. Membantu memastikan proses ilmu itu berjalan. Membantu memastikan sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Memastikan proses ilmu ini satu lagi tajuk topik yang perlu kita bincang. Apa makna ilmu? Ini ulama bincang tuan-tuan. Kenapa dalam Quran Allah sebut al-ulama warathul anbiya? Kenapa disebut ulama itu para nabi? Siapa itu ulama? Apa itu alim? Apa itu ilmu? Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada al-ilmu, ada ad-darsu. Belajar belaka. Tetapi dari segi konteks ilmu, ulama bincang hal ni. Apa makna ad-dars, pembelajaran? Apa makna al-ilmu, ilmu? Dia lain. Ini dibincang oleh ulama. Kenapa dalam Al-Quran Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama? Hanya senya yang takut akan Allah, akan Tuhannya, yang benar-benar takut pada Allah itu ialah hambanya yang di kalangan ulama. Oh, saya ulama ke ustaz? Ulama apa? Saya ni pakar buat bangunan. Adakah seorang pakar buat bangunan itu kita boleh kategorikan sebagai ulama? Saya ulama juga ustaz. Saya doktor gigi. Adakah doktor gigi itu kita boleh kategorikan dia sebagai seorang ulama? Saya engineer. Saya arkitek. Adakah arkitek ini, engineer ini juga kita boleh kategorikan sebagai seorang ulama? Oh, kan dia alim bidang buat bangunan, kan dia alim dalam bidang buat perubatan, kan dia alim dalam bidang binaan, kan dia alim dalam buat kuih-muih. Makcik Kiah pun kata, saya pun ulama juga ustaz. Saya pandai buat kuih bahulu. Adakah dia ni sebagai sebut ulama bahulu? Orang tak sebut macam tu tuan-tuan. Sebab tu dalam istilah ni, istilah agama ni dia berbeza tuan-tuan. Betul kalau kita tengok istilah. Kalau seorang tu dia pakar apa? Dia pakar geografi. Dia tak panggil orang alim, dia panggil dia akan letakkan sebagai idafat. Alimu geografiyah. Dia akan sebut dia ni orang alim dalam ilmu geografi. Alimul handasah, dia orang alim dalam ilmu architecture, ilmu kejuruteraan. Dia akan letakkan sebagai rangkai. Dia tak kata seorang alim semata-mata.
Ada beza. Kerana ilmu ini, kata ulama dari segi ulama tarbiyah, ulama pendidikan menyebut, bila disebut ilmu, ia mesti satu ilmu yang berkait dengan ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Mesti berkait dengan tauhid. Mesti kait dengan Allah. Kita belajar sains. Dengan sains ini kita mengenal Allah. Kita dapat membuktikan dengan ilmu sains yang kita pelajari tentang kewujudan Allah. Itu ilmu. Yang dikatakan ilmu Rabbani. Baik. Jadi, dalam hadis ini Nabi menyebut, Man a'ana talibal ilmi. Barang siapa yang menolong penuntut ilmu. Apa kelebihan dia? Ini orang tolong penuntut ilmu. Orang menolong memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Memastikan sebuah sekolah dapat diurus dengan baik. Dia tolong. Dia nak mengajar, dia tak mampu. Dia nak belajar, dia tak ada masa. Dia cari makan, dia cari rezeki. Dia tak mampu. Tapi dia a'ana, dia menolong penuntut ilmu. Tak kira siapa-siapa pun. Kata Nabi SAW, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah Ta'ala akan catatkan baginya bara'ah, pelepasan, kemerdekaan. Neraka. Masya Allah, tabarakallah. Begitu hebat kelebihan orang yang menuntut ilmu ni. Begitu hebat kelebihan orang yang penuntut ilmu ni. Sehingga kan orang yang tolong penuntut ilmu sekalipun, dia beri kelebihan yang sebegitu rupa. Masya Allah. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Kita ada 5 minit lagi masa. Sebelum kita tutup, kita habiskan hadis ini. Kata Nabi SAW, Ala wa inna talibal ilmi. Ini kelebihan yang terakhir. Kata Nabi SAW, Ala wa inna talibal ilmi. Ketahuilah oleh kamu. Wa inna talibal ilmi. Sesungguhnya bahawasanya penuntut ilmu itu idza mata. Apabila dia mati. Seorang penuntut ilmu apabila dia meninggal dunia. Hari ini kita melihat, kita dapat melihat bagaimana orang alim ramai yang meninggal dunia. Kita jumpa dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala tak cabut ilmu itu dengan sekaligus naik ke langit. Tapi Allah Ta'ala akan cabut ilmu itu, matikan ilmu itu dengan Allah Ta'ala matikan para orang alim. Tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak, seorang alim apabila dia mati tak ada pengganti. Tak boleh ganti. Seorang alim yang telah meninggal dunia, tidak ada galang ganti dia. Orang lain, alim lain, barangkali ada. Tapi nak ganti seorang alim yang hebat, yang meninggal dunia, tak mampu nak diganti. Subhanallah. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala matikan orang yang alim, yang hebat-hebat, yang telah meninggal dunia. Ulama-ulama yang hebat ni, kitab yang saya baca yang guna untuk perbincangan pada hadis ni, saya ambil dari kitab Mat'u al-Badrain wa Majmu' al-Bahrain oleh Syekh Ismail Syekh Muhammad bin Ismail al-Fatani, cucu Syekh Fatani. Orang alim yang tulis kitab yang dia tulis sampai hari ni kita guna. Nak cari pengganti tak jumpa. Tak jumpa. Orang alim pun akan mati. Nabi mati. Orang alim akan mati. Dalam hadis ini Nabi sebut, wa inna talibal ilmi idza mata. Sesungguhnya penuntut ilmu pun dia akan mati. Dia akan mati. Tapi hebatnya penuntut ilmu ni, tuan-tuan, masa hidup dia orang dapat manfaat dengan dia, bila dia mati pun orang dapat manfaat. Masih hidup pun orang dapat manfaat, apabila dia mati pun tetap dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa inna talibal ilmi idza mata. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu apabila dia telah meninggal dunia, ghafarallahu liman hadara janazatahu. Allah Ta'ala akan memberi pengampunan. Allah Ta'ala akan mengampunkan
bagi orang yang menghadiri jenazahnya. Allahu Rabbi. Kita hadir urusan jenazah orang lain, Nabi sebut orang yang hadir solat jenazah dan menghadiri pengurusan pengebumian jenazah, sesuatu jenazah, Allah Ta'ala akan beri 2 qirat. 2 qirat pahala. 1 qirat dikatakan, kata Nabi, bila Nabi tanya pada sahabat, apa itu qirat? Qirat itu sebesar bukit Uhud. Orang yang hadir solat jenazah dapat 1 qirat, kemudian dia pergi menyelesaikan urusan jenazah dikebumikan, dia dapat 1 lagi qirat, dia dapat 2 qirat. 2 qirat. Itu menghadiri urusan pengebumian jenazah masyarakat orang biasa. Tapi orang yang hadir, ketika mana hadirnya untuk menguruskan jenazah orang yang penuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu, Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Allah Taala ampunkan dosa orang yang hadir untuk menguruskan jenazah, menghadiri, menziarahi jenazah penuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, begitu banyak sekali kelebihan yang Allah kurniakan, yang Allah beri kepada penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita, golongkan kita sebagai golongan penuntut ilmu, walaupun barangkali kita disebok, ibu bapa sibuk cari rezeki, anak-anak pun ni tak tahulah sibuk apa yang dia sibuk pun kita tak pasti, tapi yang pasti duduk di rumah belajar, jangan duduk saja, jadilah penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah Ta'ala akan beri kelapangan, kelonggaran pada kita dalam musim PKPP ini, urusan sekolah dapat berjalan dengan baik supaya kita dapat melalui proses-proses ilmu ini, supaya kita dapat kelebihan sebagai seorang penuntut ilmu yang begitu banyak digariskan dalam hadis yang telah kita bacakan. Ada banyak lagi hadis yang disebut tentang kelebihan penuntut ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kelapangan pada kita, Allah Ta'ala rungkaikan kepayahan kita, terutama kita nak kelebihan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Cukup sekadar itu untuk sebagai mukaddimah permulaan daurah ilmu, anjuran Jabatan Pengorganisasian Pelajar dan Tarbiyah Ma'at Tafiwati Darul Iman, tahniah diucapkan. Terima kasih kerana melaksanakan program ini. Mudah-mudahan program daurah ilmu ini memberi manfaat yang begitu banyak kepada anak-anak pelajar Ma'at Tafiwati Darul Iman, bahkan mereka yang di luar sana, yang bukan pelajar sendiri pun, di kalangan ibu bapa, bahkan masyarakat awam. Mudah-mudahan daurah ilmu ini memberi manfaat pada kita sekurang-kurangnya. Walaupun dalam musim PKPP, aktiviti-aktiviti pembelajaran masih belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya secara terus, kita tetap mengambil manfaat secara teknologi hari ini, secara online. Cuma sebagai saya sebut, saya pesan tadi, walaupun kita dalam proses pembelajaran secara online, kita kena jaga adab-adab penuntut ilmu supaya melayakkan kita dikategorikan sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan daurah ilmu ini dapat diteruskan lagi, dipermudahkan, dan insya-Allah saya dipahamkan akan dibuat secara mingguan. Akan ada speakers ataupun penceramah-penceramah lain yang akan mengisi program pada daurah ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada kita semua. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada pihak JPPT. Insya-Allah program ini sangat memberi manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan share video ini supaya ditersebar kepada semua orang, memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.